Assalamualaikum guys, apa khabar? I hope you are doing fine, dapat menunaikan ibadah puasa dengan baik dalam keadaan sihat dalam musim penyakit ini. Alright, pada kali ini aku akan membahaskan tentang pedang dalam dunia One Piece. Seperti mana yang kita tahu, dalam dunia One Piece ada lambakan senjata daripada senjata legenda Pluton, Uranus, Poseidon dan The Special Magi Ball. Senjata api, senapang, bazooka, meriam, brachio, tank 5, cyborg, pacifista, lain-lain senjata seperti dials, red suits, senjata beracun seperti Shinokuni yang digunakan di Pang Hazard, Koro yang digunakan di Zou, Climatek milik Nami, Lastik milik Usopp dan banyak lagi. So kalau sebelum ni aku ada bahaskan tentang ancient weapon, allow me to give lecture about senarai pedang yang terdapat dalam dunia One Piece. Let's go! Tapi sebelum itu, buat nakama semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol loceng di bawah. Korang juga bebas untuk suarakan pendapat korang dan cadangan untuk teori video seterusnya di ruangan komen di bawah. Mari kita menjadikan channel ini sebagai channel teori One Piece Malaysia setanding dengan channel teori One Piece yang ada di seluruh dunia. Ikut tu, Yarodomo! Salah satu senjata yang memiliki bilah yang tajam. Pada kebiasaannya, ia diperbuat daripada besi yang berupaya memotong dan menebas manusia, haiwan, haiwan mythical, batu, kapal, malah segunung bongkah ais. Kerana dengan menggunakan pedang, seseorang akan mendapat kelebihan semasa bertarung. Kita dapat lihat banyak karakter-karakter di dalam dunia One Piece yang menggunakannya daripada level Gorosei, Admiral, Pirate King, Yonko, Shichibukai, Worst Generation, Cypher Paul dan banyak lagi. Untuk mahir dalam menggunakan pedang, seseorang mestilah perlu berlatih dengan gigih dan bersungguh-sungguh. Mungkin siapa-siapa sahaja dapat menghunuskan pedang, namun hanya yang terbaik dan berdedikasi dan bermamikasi sahaja dapat capai ke puncak. Walau bagaimanapun, dalam dunia perpedangan, memiliki kekuatan dan kehandalan bermain pedang sahaja tidak mencukupi. Bahkan satu perkara yang perlu dititik beratkan adalah jenis pedang apa yang seseorang itu gunakan. Terdapat pelbagai jenis blade atau bilah seperti katana, sabers, rapiers dan pelbagai lagi jenis-jenis pedang yang pelik dan unik di dalam keluarga pedang ini. Dalam video kali ini, aku akan cuba mengetengahkan segala jenis pedang yang telah kita temui dalam dunia One Piece dan hanya yang canon saja yang akan dikemukakan. Senjata seperti pedang besar dan yang berupa seperti pedang juga termasuk dalam perbahasan dan perbincangan ini. Cuma senjata macam pole arm, tombak, kapak dan sewaktu dengannya tidak akan dipetik dalam video ini. Dalam video ini, aku akan membahagikan kepada beberapa bahagian. Pertama, bahagian pada pedang. Kedua, jenis-jenis pedang dan klasifikasinya. Ketiga, gaya penggunaan pedang. Dan keempat adalah bonus scene yang korang mesti tonton. Setiap bahagian yang terdapat pada pedang memiliki nama yang khusus. Di video yang sebelum ini, aku ada cerita sikit pasal itu pedang lah. Bahagian yang terdapat di hujung pemegang pedang ini dikenali sebagai Kashira, manakala bahagian pemegang pedang ini pula dikenali sebagai Suka. Bahagian yang menjadi pemisah antara pemegang pedang dengan bilah pedang dikenali sebagai Suba. Secotos ini yang menjadi penghubung antara pemegang pedang dengan bilah pedang dinamakan sebagai Habaki. Kemudian bahagian seterusnya ini amatlah lazim, bukan awang lazim, ditemui pada katana, iaitu bahagian dalam pedang yang pada umumnya berwarna hitam ini dikenali sebagai bohi. Manakala corak berombak ini dikenali sebagai hamon dan bahagian yang tajam ini atau mata pedang dikenali sebagai ha. Sebagaimana semua orang tahu, ini adalah sarung pedang. Dan bahagian bawah di hujung sarung pedang ini dikenali sebagai kajiri. So inilah semua nama-nama yang terdapat pada bahagian pedang. Kalau ada sebarang penambahan, sila type tambah dan hantarkan ke 33777. Meto. Meto adalah grading system bagi menyifatkan satu-satu pedang. Ia adalah sebuah classification yang dikenali secara meluas bagi mengenal pasti grade pedang yang terbaik. Klasifikasi Meto ini dikenali oleh seluruh fighter yang menggunakan pedang. Namun hanya sebilangan kecil sahaja dalam siri One Piece yang telah dikenal pasti, sementara pedang lain mungkin tergolong dalam keluarga Meto, cuma kita je yang tak tahu.
Walau bagaimanapun kena ingat, klasifikasi metode ini telah pun dibuat sebelum ini. Jadi ia mungkin tidak merangkumi semua pedang dalam dunia One Piece. And of course, pedang yang tak famous sangat tidak akan berada dalam grade Meto. Grade Meto yang pertama iaitu Saijo Owazamono. Saijo Owazamono awalnya diperkenalkan oleh Tashigi semasa di dalam kedai Ippon Matsu dalam chapter 97 muka surat 11. Saijo Owazamono atau 12 Supreme Great Swords ini dikatakan sebagai 12 pedang yang terbaik yang ada di dalam dunia One Piece dan berada pada ranking yang pertama. Setakat ini kita hanya diperkenalkan 3 daripada 12 pedang tersebut, iaitu Yoru milik Dracula Mihawk, Shodai Kitetsu milik Gorosei dan Muraku Mogiri milik Whitebeard. Yang kedua iaitu Owazamono atau 21 Great Swords. Kualiti pedang-pedang dalam kelompok ini berada pada ranking yang kedua di bawah Saijo Owazamono. Sehingga sekarang hanya 5 bilah pedang sahaja daripada 21 pedang yang telah dikenal pasti berada dalam keluarga ini. Mereka adalah Nidai Kitetsu milik Tengu Yama Hitetsu. Kedua, Wado Ichimonji yang sebelum ini dimiliki oleh Shimotsuki Kozaburo, kemudian Koshiro, kemudian Kuina dan sekarang berada dalam genggaman seorang lelaki yang bernama Rorojoro. Ketiga adalah Shusui yang sebelum ini dimiliki oleh Ryuma, the Sword God of Wano. Kemudiannya diberikan kepada Zoro dan akhirnya dikembalikan dan disemadikan di Ringo Wano. Keempat, Enma yang sebelum ini dimiliki oleh Shimotsuki Kozaburo, kemudian Kozuki Oden, kemudian Kozuki Hiyori dan akhirnya berada dalam genggaman seorang lelaki yang bernama Rorojoro. Kelima, Ame no Habakiri yang sebelum ini dimiliki oleh Tengu Yama Hitetsu, kemudian Kozuki Oden dan akhirnya berada dalam genggaman seorang lelaki. Bukan. Yang ni bernama Kozuki Momonosuke. Grade pedang yang ketiga dikenali sebagai Ryo Wazamono atau 50 Skillful Great Swords. Terdapat 50 pedang yang berada dalam keluarga Ryo Wazamono. Namun setakat ini hanya 3 sahaja yang dapat dikenal pasti, iaitu Kashi yang sebelum ini dimiliki oleh Mr. Eleven dan kemudiannya dimiliki oleh Tashigi. Kedua adalah Yubashiri, iaitu pedang yang diberikan Encik Ippon Matsu kepada Zoro dan kemudiannya hancur ketika menentang seorang marine yang bernama Shu dengan kekuatan Sabi-Sabi Nomi yang memberikan keupayaan kepadanya untuk mengkaratkan apa sahaja ketika dia menyentuhnya. Ketiga adalah Yamao Roshi yang sebelum ini dimiliki oleh Billy the Orca Killer, kapten kepada Yes Pirates. Kemudiannya menjadi milik Tashigi. Grade pedang yang keempat adalah Wazamono atau Great Swords. Tapi sampai sekarang jumlahnya masih belum diketahui. Pedang pada grade ini yang diketahui setakat ini adalah Shigure milik Tashigi dan Sandai Kitetsu yang dipercayai memiliki sumpahan dan dimiliki oleh seorang lelaki yang bernama Rorojoro. Kelima, Kyoto, iaitu pedang yang terkena sumpahan, di mana pedang ini dianggap sebagai pembawa malang kepada tuannya. Kebanyakan swordman menjauhkan diri daripada pedang ini. Cuma hanya pemberani sahaja yang akan memilikinya. Ia adalah Shodai Kitetsu yang berada dalam grade Saijo Owazamono tadi, Nidai Kitetsu yang berada dalam grade Owazamono, Sandai Kitetsu yang berada dalam grade Wazamono dan Kikoku milik Law yang masih belum dikenal pasti grade-nya. Keenam adalah sebilangan pedang yang masih belum diketahui sama ada tergolong dalam Saijo Owazamono atau Ryo Wazamono atau Wazamono atau bahkan tidak diklasifikasikan langsung sebagai Meto pun. Griffon milik Shanks, Neko no Te milik Kuro, Kiribachi milik Along, Terry Sword milik Dory, Eisen Whip milik Om, Fang Frit milik Spandam, Soul Solid milik Brook, Otto dan Kogarashi milik Shiki, Warabide milik Hawkins, Ryu milik Shiryu, Kaken milik Vista, Durandal milik Cavendish, Samekiri milik Bastille, Pretzel milik Charlotte Cracker, Shirou milik Charlotte Amande, Napoleon milik Big Mom, Naginito milik Johnny dan Yosaku, Burn Blade milik Kamakiri, Franken milik Frankie Shogun, Kirisame milik Hordy Jones, Henry Blazer milik Niji, Karakuri milik Holder dan banyak lagi lah. Aku rasa kalau sebut semua mau makan masa sejam video ni. Aku stop sini dulu, mungkin korang boleh tambah kat ruangan komen. Ada juga pedang special yang terhasil dari buah Devil Fruit. Contohnya Desert Spada milik Crocodile, Ice Saber milik Kuzan, Ama no Murakumo milik Kizaru, Blue Sword milik Seiza, Espada Girl milik Baby Five dan Dust Bones dengan Devil Fruit Super Nominya yang mampu merubah mana-mana sahaja bahagian tubuhnya menjadi bilah yang tajam. Wow, amat berbahaya untuk married couple. Kelapan, ada juga sejumlah besar pedang yang tak bernama, contohnya pedang King.
pedang X Drake, pedang Killer, pedang King Aemon dan ramai lagi mungkin akan di-reveal satu persatu dalam SBS aku rasa. Sebab memang tak muat kalau Oda nak cerita semua dalam manga. Terdapat banyak style atau gaya setiap swordman dalam bertarung dan umumnya dikenal pasti oleh banyak mana pedang yang mereka gunakan. Yang pertama, Itoryu melibatkan penggunaan hanya satu pedang saja dan digunakan kebanyakan swordman. Kemudian, Nitoryu iaitu dengan menggunakan kedua belah tangan. Agak susah sikit sebab kebiasaannya seseorang hanya memiliki satu tangan je yang dominan, mungkin kidal atau kanan. Cuma gaya ini masih lagi boleh dianggap achievable dengan latihan yang lumayan kerasnya. Kemudian Santoryu melibatkan 3 pedang, satu kiri, satu kanan dan satu lagi kalau orang tak tengok One Piece mesti diorang akan ingat aku melucahnya. Satu lagi kat mulut macam Zoro. Kemudian Yontoryu seperti mana yang dilakukan oleh Kaku the Giraffe. Kemudian Rokutoryu yang hanya boleh dibuat sekiranya kau ada sekurang-kurangnya 6 tangan macam Hatchan. Hattoryu iaitu dengan memegang 8 pedang serentak yang dilakukan oleh Onigumo. Kemudian Kyutoryu seperti mana yang ditunjukkan Zoro ketika menggunakan teknik Ashura. 10 sword style seperti mana yang ditunjukkan oleh Kuro yang meletakkan setiap bilah pedangnya di hujung jarinya. Pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So aku rasa tak salah kot kalau aku share juga senarai pedang junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta nama pedang baginda. Pulanglah kalau ada yang nak kata aku tunggang agama ke apa ke. So, here we goes. Yang pertama Al-Ma'thur yang juga dikenali sebagai Ma'thul Al-Fijar, iaitu pedang yang baginda sallallahu alaihi wasallam miliki sebelum menerima wahyu. Yang kedua Al-Aub yang bermaksud memotong atau tajam. Pedang ini baginda sallallahu alaihi wasallam gunakan semasa peperangan Uhud. Yang ketiga Du Al-Faqar, iaitu pedang rampasan selepas peperangan Badar dan dilaporkan kemudiannya baginda menghadiahkan kepada Saidina Ali bin Abi Talib. Yang keempat Al-Battar, iaitu sebuah pedang hasil rampasan dari Bani Qainuqa. Katanya pedang inilah yang akan digunakan oleh Nabi Isa nanti untuk membunuh Dajjal. Wallahu a'lam. Yang kelima Hatf, dan dikatakan bahawa sekarang pedang ini berada di Topkapi, Istanbul. Yang keenam Al-Miqdam yang juga berada di Istanbul pada saat ini. Yang ketujuh Al-Rasub. Yang kelapan Al-Qadib yang dikatakan hanya digunakan semasa bertahan dan tidak digunakan semasa peperangan. Yang kesembilan Qal'a. Dikatakan pedang ini dijumpai oleh Datuk Nabi ketika beliau menemukan air Zam-Zam di Mekah. Alright guys, I guess that's all. Sebelum aku end this video, asal sengau siang, aku nak tunjuk satu penampakan dalam chapter 978 baru-baru ini. Sekejap aku zoom. Set. Tada! It's Thunderman! Aku tak tahu kalau aku seorang je yang perasan. Thank you guys for watching. Kalau korang hargai effort aku dalam menyiapkan video ini, please subscribe and press the notification button supaya korang tak terlepas video-video dari aku yang I'm sure korang mesti akan puas hati. Sign it out for now. See ya!